Ni menyala tu. Boleh? Dah menyala dah ni? Inilah semangat yang membara. Tadi dia tu terpadam seketika. Membara tapi Tak dapat dengar lagi. Ini Saudara Abdul Talib. Saudara, adakah saudara dapat dengar suara? Saya nak tahu. Boleh masuk? Saudara tahu itulah tu salah keadaan gini ni kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi yang baru bersama dengan kami malam ni, kita bersama. Ya. Saya bergu dengan Dato' Amir Hijaz. Ya. Siapa moderator, siapa yang akan jadi panel ni? Tak ada kisah lah tu. Sempat sajalah. Yang penting kita nak sampaikan mesej-mesej yang jelas supaya pada hari esok rakyat negeri Melaka tidak was-was, tidak ragu-ragu. Mereka akan turun dengan satu niat, satu tekad untuk mengundi Barisan Nasional bagi kita boleh melantik seorang ketua menteri daripada kerajaan Barisan Nasional secara bersendirian. Tak nak kongsi-kongsi ni. Kongsi-kongsi, kalau yang kongsi-kongsi raya tak apa. Tapi kalau kongsi kuasa, yang berkongsi kuasa itu terdiri daripada manusia-manusia yang bermusuhan antara satu sama lain. Jadi, apa akan jadi? Macam mana 3 tahun yang lepas, undi sekali, 3 kali hampir tukar kerajaan negeri. Undi sekali, dapat 3 Perdana Menteri. Kalau esok kawan-kawan kita masih ragu-ragu, tidak mahu memberikan sokongan padu kepada Barisan Nasional, tidak mustahil. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Akhirnya undi 1 kali dapat 5 ketua menteri Melaka. Atau undi 1 kali dapat 5 Perdana Menteri lepas ni. Jangan buat mistake ni lagi. Jadi malam ni kita nak beri pencerahan yang secerah-cerahnya, sebaik mungkin. Sebaik mungkin. So Datuk Kamal, ada apa-apa soalan yang nak kita bangkitkan? Kalau ada kawan-kawan yang nak bertanya soalan, silakan. Sebab saya boleh nampak dengan jelas soalan-soalan ini. Kita boleh baca dan tuan-tuan boleh terus bertanya di ruangan soalan. InsyaAllah kami berdua akan jawab. Saya bila dengar suara Luqman tu begitu bersemangat. Saya mula tadi lembut aja. Saya ingat lembut ke malam tu Luqman. Tapi ini faktor usia kot. Tok, dalam usia begini semangat membara lagi Tok. Walaupun usia 65 tahun turun naik Melaka Tok. Tak okey, kita sebelum kita bukan takat tambah cuci, tambah anak pun boleh tadi Tok, sebelum tu kita nak tengok satu persatu dulu Tok. Kita bermula dengan N1 di Kuala Linggi. Dapat tak Datuk? Sebab saya dah pergi dah jumpa dengan Cikgu Rosli. Warga di situ begitu sayang. Katanya saya rasa kalau kita tumpu perhatian satu persatu ni, mau sampai pukul 12 malam. Sampai 12 malam pun tak selesai. Kita overall selesaikan cepat sebab apa ni, kawan-kawan kita menunggu. Dia orang nak tahu boleh menang tak boleh menang. Malam ni saya umumkan kemenangan Barisan Nasional. Berapa seat? Okey, bacaan saya minimum 17 seat. Betul. Okey. Dia boleh pergi kepada 19 seat. InsyaAllah 19 seat. Dan sekiranya pada hari esok turnout di kalangan masyarakat Tionghoa menurun, terutamanya yang menyokong DAP. Kalau menyokong BN tu kita harap sangatlah mereka ni balik. Betul tak? Tetapi kalau turnout di kalangan masyarakat Melayu yang kita tahu ini antara fixed deposit Barisan Nasional meningkat, kan? Maka ini akan memberikan banyak kelebihan kepada calon-calon Barisan Nasional. Dan dalam masa yang sama juga kita mengharapkan supaya pembaziran tidak berlaku. Sebab kata kawan-kawan kita lama, kalau makan tu biar bagi habis. Biar kenyang. Supaya Allah Ta'ala tak murka kita membazir. Betul. Sama juga kalau mengundi, biarlah undi pihak yang boleh menang pilihan raya. Betul. Jangan bazirkan undi tu. Jangan bazirkan undi kita. Yang boleh menang pilihan raya 2 pihak je. Sama ada Pakatan Harapan atau Barisan Nasional. Itu saja. Kalau undi baik Perikatan Nasional, baik Putra, baik bebas, kan? Undi ini tidak akan membantu calon-calon tersebut memenangi pilihan raya. Sia-sia. Tetapi dia boleh menyebabkan undi yang patut dapat kat Barisan Nasional bila dicampak ke tempat yang tak sepatutnya, ia dah jadi macam undi rosak. Ianya akan menyebabkan Barisan Nasional kurang undi, tak cukup untuk menang sesuatu kursi. Last kali kemenangan itu berpindah kepada Pakatan Harapan. Yang ini yang paling bahaya.
Yang ini paling bahaya. Kita gembira kerana kita masih dalam lockdown. Yes. Itu sepadan negara Singapura. Kawan-kawan yang pro DAP ni banyaknya ditarbiah ataupun otak mereka ni sudah di brainwash oleh PAP Singapura. Jadi mereka ni tak boleh balik. Jadi dari segi sokongan mereka yang pro kepada DAP ni daripada Singapura, insya-Allah tak akan masuk ke Malaysia. Tu saya tengok sekarang ni ni ada kelebihan pada Barisan Nasional. Saya tengok tengah sekarang ni live sekarang ni, malam ni semua buat live. Mak Sabu pun tengah live ni duk. Dia tengah makin hamun sekarang ni. Ini bukan budaya kita. Saya hairan macam mana dia orang menggunakan budaya makin hamun. Orang UMNO sendiri pun makin hamun. Apa pandangan tu? Dia duk maki-maki ni apa semua ni gunakan live. Tak malu ke? Dia sebenarnya tak perlulah sampai ke tahap maki. Sampai mengeluarkan perkataan balik beya. Ya. Kan? Tetapi kadang-kadang perangai puak-puak Pakatan Harapan dengan puak-puak Perikatan Nasional ni kadang-kadang memang patut kena maki. Kan? Tapi macam saya kan, saya ni jenis keras. Kita orang Johor ni lebih kurang macam orang Melaka juga. Orang muda pula tu. Kan? Cuma kita tak panggil pengundi kita ni lahabau. Kita tak panggil lah lahabau. Tetapi kadang-kadang ayat yang kita keluar keras juga. Tapi janganlah sampai mengeluarkan perkataan-perkataan memaki yang keterlaluan. Ya, macam-macam berhubung dengan dia orang dok balon Datuk Najib Baganda sekarang ni nak jadi kalender sentrik. Dia masalahnya kalau balon Datuk Najib tu yang balon Anwar Ibrahim ke Pakatan Harapan ke DAP ke Muhyiddin Yassin ke kita boleh terima lagi. Betul. Ini kadang-kadang yang masih jadi ahli UMNO. Itu yang saya nak jadi tu. Yang masih jadi ahli UMNO. Tapi kiblat dia Anwar Ibrahim. Contoh Zahrin ni. Orang macam ni memang patut kena maki. Dan macam barwa kepada Anwar Ibrahim. Dia ahli UMNO ke ahli PKR? Itu masalah dia tu. Kalau dah rasa-rasa macam nak bersama dengan PKR, silakan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau tak ada iuran kali, tak ada duit ni, kita boleh tolong bayar kan? Senang cerita lah. Betapa kita ni nak welcome dia supaya pergi ke PKR. Kan? Dan saya yakin PKR pun boleh terima dia. Sebab PKR pun tak banyak orang yang mulut longkang macam dia. Mereka perlu yang seperti itu. Mereka perlu orang macam ni. Tapi saya sedih lah. Dia sekejap sokong Datuk Najib. Kan? Sekejap ni. Dia ikut siapa bayar dia. Ini masalah ni. Kan? Kalau ikut siapa bayar. Bila kita buat live, kita buat kenyataan berdasarkan orang bayar kita. Yang ni payah. Kan? Yang penting sekali, kalau kita nak jadi seorang ahli politik ataupun nak jadi seorang social media aktivis yang boleh menegur sesiapa saja. Betul. Make sure kita ni tidak kerana duit. Kalau kerana duit, kita tak boleh menegur. Pastikan kita boleh tegur siapa saja. Betul. Kita presiden kita boleh tegur. Itu yang penting. Siapa tak betul, kita kena tegur. Tak kiralah dia musuh kita ke, dia kawan kita ke, tetapi kita tegur. Betul. Tapi kalau dah macam Zahrin ni, dia bukan teguran. Dah sampai dalam pekat makin dia hamun. Dia dah masuk ke tahap macam contohlah dia punya ayat kata kepala B kepada Datuk Seri Najib. Tak payah sebut dah. Melampau. Kita ni orang Melayu kan. Yang bertanding bukan Datuk Najib. Yang bertanding bukan Datuk Najib. Yang bertanding UMNO Melaka. Macam cerita pasal apa ni 100 juta rumah ni. Bukan rumah pun. Bukanlah Zahrin ni bodoh sangat tak boleh baca Facebook Datuk Najib. Datuk Najib dah jelaskan. Betul. Dia mohon 2018. 2018 Kerajaan Mahathir tak nak bagi apa hak dia. Padahal hak seorang Perdana Menteri untuk mendapat pertama sekali dia ada kaki tangan. 21 orang. Pejabat. Apa ni kediaman. Kediaman rasmi bekas Perdana Menteri. Memang biasa kerajaan bagi. Dan benda ni diluluskan zaman Mahathir jadi Perdana Menteri. Di Parlimen. Di Parlimen. Dan masa tu tak ada orang bantah. Itu sebab dia boleh dapat rumah dekat Damai. Tapi kalau tengok pejabat dia... Bukan Damai, Seri Perdana dulu.
Udah dapat 17 ekar tanah digunakan diberi pada dia kata. Oh, saya ingat Damai. Bukan damai itu anugerah. Kalau perdana tu berapa ratus juta tu. Itulah cerita dia. Saya diam aja, saya tak mau cakap sebenarnya begitu. 17 ekar. Mati ingat Damai. Damai baru 1 ekar tiput ya itu. Betul, saya tengok rumah taklah besar. Itu anugerah ada pembaju syarikat Damai. Seri Perdana. Yes. Amboi. Yang berhampir pula tu. ya, itu yang nilainya tu bilion tu. Lepas tu orang kononnya contoh orang macam apa ni Zafrul kononnya bantah Khairi Jamaluddin. Saya nak tanya. Pak Lah dapat rumah dekat Kakosa Seri Negara. Pak Lah pun dapat entourage, dapat pegawai-pegawai. Betul. Bekas Perdana Menteri sama macam yang Mahathir dapat. Betul. Tak ada pun Datuk Seri Najib bantah. Datuk Seri Najib yang luluskan rumah kat Kakosa Seri Negara. Kenapa Khairi Jamaluddin nak bantah? Kan? Melampau. Sebab sebenarnya ini bermula daripada zaman Tun Razak. Sebenarnya banyak orang tak tahu. Waktu bila Tun Razak meninggal dunia, dia tak ada apa pun. Dia tak ada rumah. Akhirnya Tun Hussein Onn bawa ke parlimen, bagilah sebuah rumah kediaman. Yang ini pun saya nak jelaskan. Jangan orang keliru. Yes. Jangan orang keliru. Arwah Tun Razak memang bila dia meninggal dunia, dia tak ada rumah. Betul. Dia memang bukan seorang yang mewah. Betul. Walaupun dari segi title dia, betul. Dia orang besar berempat. Orang kaya Indra Syahbandar dipanggil. Tetapi yang sebenarnya kaya raya ni Tan Sri Noor. Tan Sri Noor Pak Mentua. Bapa mentua Tun Razak. Yes. Tetapi Tun Razak ni jenis tak mengambil kesempatan pada isteri dia. Yes. Ataupun keluarga sebelah isteri dia. Sampai dia nak operate mata pun, saya ingat lagi dia tak ada duit. Dan saya nak beritahu kelebihan Tan Sri Noor ni. Dia dulu partner. Buat pusat peranginan di Puncak Bukit Genting. Di Puncak Bukit Genting. Bila Genting nak memulakan perniagaan judi tu, baru dia tarik diri keluar. Betul. Dia cash out. Memanglah dia ada duit, dia boleh buat yayasan Noor. Banyak hantar pelajar-pelajar anak Bumi Putera kita keluar negara belajar. Tapi Tun Razak tak ambil pun. Tun Razak tak ambil. Yes. Tetapi bila Tun Razak tak ambil, takkan harta Tan Sri Noor ni nak dibuang ke laut. Ya. Kan? Mestilah diberikan kepada anak cucu. Ya. Yang ni ramai orang tak faham. Dan saya nak beritahu. Datuk Najib mohon 2018. 2018 dia orang tak layan, 2019 dia orang tak layan, 2020 dia orang tak layan. 2021 semata-mata kerana pilihan raya Melaka ni. Dia tengok bahawa Perikatan Nasional tidak akan memenangi satu kerusi sekalipun. Nak rosakkan imej BN, nak rosakkan imej Datuk Seri Najib. Tiba-tiba diumum Datuk Seri Najib meminta hadiah 100 juta dalam bentuk hartanah. Tak ke kurang hajar ni? Tak betul tu. Tak betul sebenarnya. Sakit hati saya lah. Saya tak tahu penilaian mana digunakan. Dia sebenarnya Datuk Seri Najib lepas dah 4 tahun ni baru dia orang bagi 3 pilihan. 3 option. Ya. Bukan bagi tanah baru, bukan buat rumah baru. Tak ada. 3 option yang dah sedia ada atas nama kerajaan. Yes, tanah kerajaan. Tanah kerajaan. Jadi dia pilih yang paling dekat. Keluarga dia pun suka area Dewan Bahasa dan Pustaka tu. Maka dia berikan. Dekat dengan rumah mak dia lah tu. Datuk Najib pun tak tahu value dia 100 juta. Bukan tak. Kita pun tak tahu. Dan benda ni pun belum diluluskan. Betul. Baru cadangan. Tetapi yang orang macam ni patut kita maki. Haram jadah ni kata Datuk Najib minta 100 juta. Saya memang tak boleh kalau benda tak adil berlaku. Benda yang kata orang tu fitnah keterlaluan yang dilakukan oleh mereka ni. Tak, dia orang fitnah berterusan. Saya tak boleh terima. Masih lagi contohnya saya lihat sepanjang parlimen bersidang kali ini isu 1MDB dah tak ada dah. Tapi hari ni kita tengok hari ni. Semalam tak ada. Besok nak pilihan raya. Yes, bagi balik. SPRM. Yes. Mengeluarkan kenyataan kononnya lebih 20 bilion. Sudah dibawa balik. Mana duitnya? Tapi cerdik-cerdik SPRM ada bodohnya. Kan?
ada bodohnya dia buat ni kononnya nak mengingatkan rakyat pada isu 1MDB. Tetapi pada hakikat dan realiti dia, surat SPRM hari ni yang keluar. Tolong tuan-tuan boleh tengok boleh tengok surat ni yang keluar oleh SPRM. Pertama sekali menyatakan lebih 20 bilion sudah dibawa balik oleh SPRM. Betul, itu belum lagi pihak lain. Betul. Total saya dengar ada lebih 30 bilion. Hutang 1MDB semenjak Datuk Seri Najib tinggalkan lebih kurang 32 bilion. Betul. Aset lebih daripada tu. Kalau dah bawa balik lebih 30 bilion, bayar hutang ni, 1MDB patut tak ada hutang lagi dah. Bayar ke tu? Tak bayar. Itu masalah. 1 sen haram pun tak bayar. Habis duit dari mana? Yang itu kita kena tanya dengan Mahathir, kita kena tanya dengan Din Pagu. Ni kaji. Datuk Lokman ni sinonim kan sekarang ni. Kita kena tanya dengan dia orang. Ke mana pergi duit tu? Kena tanya dengan Tengku Zafrul. Apa dia buat dengan duit ni? Kan? Itu satu. Tetapi satu lagi yang telah berjaya didedahkan oleh SPRM tanpa kita sedari, mengatakan bahawa mereka juga telah berjaya membawa balik duit yang dirampas oleh pihak berkuasa Singapura yang dimiliki oleh syarikat yang dimiliki oleh suami Governor Bank Negara Zeti Akhtar Aziz, iaitu Taufik Aiman. Game over. Kenapa saya kata game over? Datuk Seri Najib didapati bersalah dalam kes ini. Dan pihak berkuasa Singapura juga, seperti mana yang diumumkan oleh SPRM hari ini, memulangkan duit yang dibekukan daripada akaun Nick Faisal. Nick Faisal ialah CEO SRC International yang melarikan diri. Inilah sebenarnya orang yang sebenarnya berkomplot. Berkomplot dengan Jolo untuk menipu Datuk Seri Najib. Itu sebab kita tengok bila transkrip perbualan BlackBerry Messenger di antara Joanna Mbek dengan Lau Tek Jo ataupun Jolo. Jolo beritahu, Jolo marah sebab ada satu penyata akaun Datuk Seri Najib sampai ke pejabat Datuk Seri Najib. Memang patut sampai. Tetapi sebenarnya akaun itu dibuat tanpa maklumat kepada Datuk Seri Najib, yang menyebabkan Jolo marah Joanna. Kenapa benda ni boleh sampai kat Datuk Seri Najib? Dan dia kata Datuk Seri Najib tak sepatutnya tahu semua transaksi yang berlaku di dalam akaun Datuk Seri Najib tersebut. Nampak tak? Sepatutnya kes SRC International ni, keputusan yang dibuat oleh hakim di peringkat Mahkamah Tinggi, Hakim Nazlan, sepatutnya sudah boleh dikaji semula berdasarkan bukti terbaru ni. Bukti terbaru ni membuktikan bahawa sejumlah duit yang cukup besar dimasukkan ke dalam akaun Nick Faisal. Patutlah dia bersekongkol dengan Jolo, kan? Dan dia sebagai seorang CEO, dia tahu bahawa 3 tahun sebelum duit dimasukkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib ni, sebenarnya akaun Datuk Seri Najib ni ialah akaun amanah yang dijaga oleh Nick Faisal. Ini akaun amanah. Bukan Datuk Najib jaga akaun tu. Bukan Datuk Najib jaga akaun tu. Okey. Datuk Najib bila Nick Faisal hantar cek, dia sign saja. So akaun amanah ni saya nak beritahu dijaga oleh Nick Faisal. Tetapi sebagai CEO kepada SRC International, Nick Faisal tahu bahawa Datuk Seri Najib pernah menghadiri mesyuarat kabinet yang meluluskan pinjaman daripada KUAP 2 kali, 2 bilion kepada KUAP, kepada SRC International. KUAP diluluskan untuk dipinjam oleh SRC International untuk pelaburan dia. Sepatutnya duit ini yang dimasukkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib, akaun amanah ini, duit akaun amanah ni ialah untuk tabung pilihan raya Barisan Nasional. Duit ini tak sepatutnya masuk dalam akaun Datuk Seri Najib. Dia sebagai CEO, dia tahu. Tapi kenapa dia masukkan? Why? Kerana dia bekerja sama untuk frame Datuk Seri Najib. Itu sebab dalam akaun dia di Singapura ada jumlah yang cukup besar. Besar. Dan duit ini SPRM sendiri mengaku dah hari ini, duit daripada akaun Taufik Aiman, syarikat Taufik Aiman dibawa balik. Duit daripada akaun Nick Faisal dibawa balik.
Maknanya hari ini jelas lagi bersuluh Nick Faisal antara culprit yang telah pun bekerjasama dengan Jolo. It should be brought back lah. Dia patut Dibawa balik. ada perintah ekstradisi. Ya, satu. ya. Dia duduk Indonesia dia. Ya. Dan Jolo pun patut dibawa balik. Ya. Mereka ni yang sepatutnya dibicarakan, bukan Datuk Seri Najib. Betul. Jadi saya yakin kalau benda ni pergi kat Mahkamah Rayuan pun Datuk Seri Najib boleh menang dengan mudah. Ya. Boleh menang dengan mudah. Dia ada dua benda. Pertama, penglibatan orang yang sebenarnya telah membantu membawa masuk duit daripada luar negara ke dalam negara. Siapa dia? Governor Bank Negara. Ya. Siapa pengantaranya? Taufik Aiman, suami dia. Itu sebab duit dimasukkan ke dalam akaun syarikat yang mana ada nama Taufik. Ya. Kan? Dan ini dah disahkan oleh pihak berkuasa Singapura. Tetapi yang peliknya, SPRM tahu tentang benda ni, AG sudah pasti tahu tentang benda ni, pihak berkuasa Singapura dah lama beritahu dengan Bank Negara. Kenapa sehingga hari ini manusia bernama Zeti Akhtar Aziz Taufik Aiman, Aziz Taufik anak dia, Nick Faisal, Lau Tejo tidak dihadapkan ke muka pengadilan. Ya. Itu sebab saya cakap Ismail Sabri kena tukar kawan dia yang menjadi peguam negara ni. Tak boleh duduk di situ. Kerana peguam negara ni Idrus Harun ini lebih kurang Idris Harun je, nama pun lebih kurang sama. Kan? Dia dilantik oleh Muhyiddin. Yes. Bila dia dilantik oleh Muhyiddin, macam mana kita nak mengharapkan dia melakukan keadilan? Ya. Tak mungkin dia akan dakwa orang yang merupakan hulu balang dan juga orang-orang kanan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okay, Datuk, panjang dah lebar. Saya tengok bagi saya lebih peluang Datuk sebabnya fokus kita Melaka ni tu. Jadi Datuk dah boleh clarify dah tapi keadaan. Ingat, memang betul cerita tentang 1MDB ni tak ada kaitan dengan Melaka. Tetapi kenapa benda ni dikeluarkan sekarang? Untuk menjatuhkan imej Barisan Nasional. Sebab dia orang tahu bahawa Datuk Seri Najib walaupun bukan lagi pengurusi BN, bukan lagi Presiden UMNO, tetapi dia memainkan peranan yang penting dalam pilihan raya negeri Melaka. Nak lemahkan kita. Betul. Tapi buat macam mana pun Tok, saya yakin rakyat sudah berubah. Rakyat dah boleh fikir. Saya berjumpa, saya turun ke bawah, saya berjumpa dengan pengundi, saya berjumpa dengan warga keturunan Cina sekalipun. Mereka sudah pun menyatakan bahawa to them is yang paling penting perut dia orang. Rakyat dah terlalu lapar. Lapar 2 tahun tu, 2 tahun setengah. 2 tahun kena kurung rumah. You menjerit, saya menjerit tiap malam tu tentang rakyat ni, kehidupan rakyat langsung tidak disantuni oleh pimpinan dan mereka masalah mereka berpesta. Ismi keluar. Tak apalah. Saya bukan pengkhianat, saya penyelamat. Okeylah tu tak. Betul. Saya begini. Nak tahu berapa ramai orang Melayu yang telah berjaya diselamatkan. Hari ni antara orang yang saya rasa dah tiba masa lah hati kena ambil tindakan. Betul. Sebab dia dah mula promote abah kau. Secara terang-terang keluar poster dan sebagainya. Dari segi percakapan dia setiap hari kita tengok dia promote. Padahal kita dah putuskan. MT UMNO dah putuskan bahawa kita tidak bersama dengan Perikatan Nasional. Kita dah menentang Perikatan Nasional dalam pilihan raya ini. So apa pasal keluar lagi poster Muhyiddin? Apa pasal lagi kempen pasal Perikatan Nasional? Betul. Jadi kalau dia rasa dia penyelamat, tolonglah selamatkan Perikatan Nasional. Pergilah secara aman. Selamat kau duk pilihan ini Melaka kali ni. Saya yakin insya-Allah Bumi Melaka ni akan diselamatkan kerana tidak ada satu pun calon Perikatan Nasional akan menang. Saya tu memang dapatan saya begitu. Sebab itu saya berseru kepada rakyat di warga di Melaka ni, jangan wish you punya undi, jangan terpengaruh yang kamu bukan. Jangan bazirkan undi. Terpulanglah nak undi sama ada nak bagi UMNO Barisan Nasional macam Datuk cakap tadi ataupun nak beri pada Pakatan Harapan. Tapi jangan sesekali membazirkan undi anda. Sebab dapatan saya rakyat sebenar-benarnya hari ini dalam keadaan tertekan. So mereka amat mengharapkan kestabilan berlaku dari segi politiknya supaya kemakmuran itu dapat dijelmakan kembali.
rakyat Melaka sudah lenjan lah Tok sebenarnya. Betul. Datuk kita pun semalam malam bercakap tentang EPF yang tak selesai, tentang moratorium tak selesai. Jadi tentang yang itu yang patutnya Tengku Zafrul fikirkan. Dan harga Daripada barang sibuk pasal tanah kerajaan yang nak diberikan kepada Datuk Seri Najib kan. Memang hak dia. Iyalah. Kan? Dan hari ni alhamdulillah Datuk Seri Najib dah putuskan dia tak nak terima offer yang dibawa oleh kerajaan. Saya cabar Tuan Dr. Mahathir, pulangkan balik tanah dia. Pulangkan balik tanah yang dia dapat. Betul. Pulangkan balik rumah yang dia dapat. Keluar daripada Yayasan Kepimpinan. Tu yang dekat Langkawi tu, tanah baru. Oh, tu saya tak tahu. Datuk tak baca. Yang tak baru Langkawi pada lagi tu. Kan? Sebabnya zaman dia menjadi Perdana Menteri. Apa yang dia tak bagi pada kroni dia? Betul. Tanah untuk buat rumah bekas Perdana Menteri pun dia nak bising. Sedangkan dia pun dapat, Tuan Abdullah pun dapat. Kan? Sekarang dia sibuk. Yang dia bagi 31.5 bilion untuk Think Packing. Untuk yang tu dia tak bakun, fikir. yang bakun tu. Yang bakun. Belum lagi cerita yang dia bagi empangan bakun dulu. Betul. Lepas tu sekerat jalan stop, lepas tu dia bagi ganti rugi. Lingkup. Belum lagi cerita pasal apa yang dia bagi kepada Vincent Tan. Betul. Belum lagi cerita apa yang dia bagi kepada Eric Chia. Eric Chia. Betul. Habis jahanam Pembaja. Steel. Betul. Kita tengok, belum lagi kita cerita tanah yang cukup cantik di tengah-tengah Kuala Lumpur. Sebelum dia banner KLCC, dia beritahu dengan Ananda Krishnan, suruh beli. Ananda Krishnan beli tanah tu, dia beli tanah lumba kuda dekat dulu KLCC tu tempat tapak lumba kuda. Lumba kuda, ya. Dia beli 300 juta. Kan? Dia jual balik dengan kerajaan separuh je dengan harga 600 juta. Separuh. Separuh. Bukan the lepas tu whole. separuh dia banner Maxis. Yang ini orang tak tahu. Datuk kena sebutkan benda ni. Saya banyak ini yang bab-bab tentang penyelewengan yang dilakukan oleh Mahathir ni, yang pakar betul ni, kita kena panggil Roslan Latif. Roslan Latif lepas pilihan raya ni kita sambung. Saya lebih rakyat nak tahu dalam kedudukan sekarang ni sebenarnya isu yang berada di Melaka ni yang dimainkan. Dan saya tengok lepas satu tapi tak nampak isu tak itu. Ada isu. Isu pasir ada tengok dia orang keluar lagi. Tak ada dah. Lepas kita buat report polis, kita keluarkan senarai 28 konsesi tambak laut. Idris Harun nak tunjukkan konon-kononnya dia bersih, dia maksum. Adli pun beri cerita pasal tambak pasir dan sebagainya. Rupa-rupanya zaman Adli campur zaman Idris Harun ni 28 konsesi tambak laut. 28 tu bukan sikit. Yang Datuk buat laporan tu. Yang saya buat laporan polis. Lepas tu lagi seronoknya, bukan setakat tambak laut dia bagi kelulusan sebab dia pengurusi jawatan kuasa perswastaan negeri Melaka. Okey. Dia yang mengarahkan untuk diberi kepada 28 syarikat ni. Dan dia juga, Idris tahun 2015 telah meluluskan sebuah tanah reserve simpan kekal di Jasin tu untuk dikeluarkan pasir. Diberikan kepada 5 syarikat. Itu sebab hari ni kita tengok, sebelum ni kita tengok dia kempen untuk Adli Zahari dengan Mak Sabu. Dia duduk dengan Mak Sabu. Hari ni pula, lepas tu dia pergi kat tempat Mas Ermiati. Dia pergi kat orang yang ada potensi jadi ketua menteri. Si Khalil Yaakob ni. Itu. Lepas tu hari ni dia berkempen pula untuk Idris Harun. Bukan tapi petang tadi lain. Saya tengok. Tapi dia kata Adli Zahari ni seorang yang pragmatik. Memanglah pragmatik. Kan? Sebab syarikat anak dia, gelombang apa nama apa? Dah dapat konsesi untuk mengeluarkan pasir daripada kawasan reserve hutan simpan. Ini kawasan tak ada han air ni. Tak ada laporan EIA pula tu. Tak ada laporan EIA. Sepatutnya kalau 5 hektar ke atas ni, selepas 2019 mesti ada. Mesti ada laporan EIA baru boleh keluarkan pasir. Betul. Tak ada. Kenapa begitu berani? Apa ganjaran yang dia dapat? Yang itu nanti kita tunggu SPRM punya jawapan. Okey. Kembali balik pada Melaka. Saya lebih minat pada Melaka tu. Memang saya bagi peluang pada Datuk. Datuk ni memang kaki balul. Dia apa yang terbaru saya tengok ada agak yang memeningkan
warga ini akar umbi PAS. Okey. So setelah pimpinan peringkat akar umbi PAS menyatakan mereka tetap bersama dengan Barisan Nasional, Alhamdulillah. tiba-tiba keluar pula kenyataan daripada Dewan Ulama Majlis Syura. Majlis Syura. Saya tengok itu agak mengelirukan sebenarnya. Itu fake. Fake ya? Fake. Dia orang nak burukkan konon-kononnya UMNO ni memfitnah Majlis Syura. Dengan mengatakan Majlis Syura meminta supaya di mana ada calon PAS bertanding, maka ahli PAS kena undi calon BN. Kalau nak buat mereka cerita pun janganlah macam tu sekali. Betul. UMNO ni bukan bodoh. Ya, pengundi bukan kalau bodoh. Kalau tempat tu ada calon Ya. PAS, kan? Takkanlah kita takkanlah Majlis Syura boleh suruh ahli PAS Undi masa. BN. Aduh. Kadang-kadang dia orang ni Masalah dia orang ni tak cerdik. Ya. Macam Ali buat ni Idris Harun buat kira-kira Tidur Datuk Seri Ali keluarkan pasir, lepas tu under declare. Ya. Bila kita kira-kira tu kan, mengarut. Ya. Sepatutnya nilai pasir kalau nak dapat untung daripada melarikan diri daripada membayar royalty sebanyak 70 sen 1 kubik meter ni, dah sama saiz separuh negeri Melaka. Ditambah baru boleh dapat 100 juta. Nilai yang dia cakap tu. Itu belum lagi mula-mula tu dia tulis 10 bilion. Betul. Saya pun terkejut. Bak dia je satu Malaysia ni ditambah. Aduh. Mengarut betul lah. Begitu juga bila dia menggunakan ini Dewan Syura PAS lah isunya. Tak betul. Bagi saya melihat, tapi dia orang ingat ni pengundi. Tapi yang kat bawah ni, Ya, PAS yang kat bawah ni alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah PAS yang kat bawah ni nampak bukan setakat dia naikkan bendera kita. Betul. Nampaknya komitmen mereka, sayang mereka pada kita ni ikhlas. Dan macam di Lendu, dia punya ini Jentera. bukan jentera tu. Oh, dia punya Timbalan YDP dia tu Timbalan membuat YDP. press conference mengatakan dia kata dia akan sokong pada Datuk Sulaiman Ali. Dia orang pun confused. Dekat pusat arahan dia lain, Ya. pertengahan arahan dia lain, dekat bawah arahan dia lain. Lebay. Jadi daripada kita bazirkan undi Perikatan Nasional tak boleh menang pilihan raya, lebih baiklah undi barisan. Ya. Bila Barisan Nasional menang, kurang-kurang akar umbi PAS boleh beritahu dengan kepimpinan PAS. Ya. Salahnya ialah salah kepimpinan PAS yang bersetuju untuk gadaikan logo PAS. Betul. Berpuluh tahun daripada tahun 1951 PAS pakai logo PAS ni nak bertanding, Ya. kan? Tetapi tiba-tiba dalam pilihan raya yang ni Muhyiddin telah berjaya meyakinkan dia tinggalkan logo PAS, pakai logo Perikatan Nasional. Sedangkan perlembagaan dia orang tak boleh tu. Perlembagaan PAS mesti menggunakan logo PAS, tak boleh parti yang lain waktu mereka dalam keadaan Pakatan Rakyat Dan kita pun Datuk Seri Muhammad Asran, bila kita berunding dengan PAS, kita menawarkan PAS 5 kerusi. Selamat. 5 kerusi. Salah satu dia kerusi selamat Don Duyung yang Pesuruhjaya PAS Melaka nak bertanding. Memang kalau PAS terima, kita sendiri minta dia pakai logo PAS. Dan kita akan sokong. Kita akan sokong. Maknanya bila calon PAS bertanding, kita tak akan letak calon. Ya. Tapi pimpinan di atas ini, kita tak kata semua, Lebay. lebih daripada separuh, Ya. nak supaya bersama dengan PN. Kita boleh cakap apa? Dan saya pula lepas tu lebih terkejut pula bila semalam saya dah cakap benda tu. Saya nak minta pandangan dia lah. Sama ada benar tak benar sebab waktu langkah Kajang. Ya. Okey, langkah Kajang bagai nak rak dia orang menentang. Wanita tak boleh ke depan apa semua. Tiba-tiba bila dia mengatakan Mas MRT akan dijadikan calon ketua menteri. Itulah dia. Ya. PAS ni dari dulu saya kenal, kan? Mereka tetap dengan pendirian bahawa nak jadi imam ni mesti lelaki. Nak jadi pemimpin sebuah negeri, sebuah negara ni mesti lelaki. Ya. Kan? Khalifah, mana ada khalifah perempuan? Betul tak? Betul. Tapi tiba-tiba kali ni disebabkan sayang mereka kepada Azmin Ali ni mungkin lebih sikit, kan? Walaupun Muhyiddin Yassin nak supaya Rafiq Nizamuddin Bergaduh besar ni sekarang ni. Memang betul lah dia bergaduh besar, tapi
kenyataan media yang kononnya dikeluarkan oleh Rafiq tu, Rafiq dah menafikan lah. Rafiq kata benda tu tak betul. Tak apalah, kita terima. Kita terima lah. Tetapi kita tahu Rafiq pun dia pun mestilah hati dia hancur. Betul, kecewa lah. Dia ketua perhubungan. Kan? Patut dia lah yang menjadi ketua menteri. Betul. Kan? Tetapi satu je saya nak tergelak. Kalau kau dah tahu satu kursi pun kau tak boleh menang, yang kau berebut jawatan ketua menteri buat apa? Itu setara yang pengundi-pengundi di Melaka ni kena ingat lah, jangan waste, jangan bazirkan undi anda. Bukan masa undi. Betul. Sayang 5 tahun sekali. Dan kemudian dia orang tak faham, dia ingat mungkin ada pilihan raya lepas ni. Kalau pilihan raya umum nanti, maka pemilihan Dewan Negeri ni akan ada. Sebenarnya tak ada dah lepas ni. Sampai 5 tahun akan datang. Selama 5 tahun lah, tak gitu tu. Betul. So jadi rakyat harus sedar. Tadi saya nak tengok tadi. Ada orang kata janganlah kita memilih pemimpin yang rosak akhlak. Betul. Betul. Datuk Lokman saya bagus. Sila. Saya memang suka bila diorang cakap ni. Pertama sekali, jangan pilih pemimpin yang tak kenal yang mana jantan, mana betina. Ini penting. Kan? Ada tak? Ada. Kan? Kalau dia meletakkan kepimpinan yang dihormati di peringkat pusat, adalah terdiri daripada orang yang menghalalkan seks luar tabi'i. Jantan dengan jantan ni. Aduh. Kan? Tapi sekarang ni PAS ni kita sedih lah. PAS kat bawah ni tak macam ni. Tapi kita tengok dia orang ni kadang-kadang boleh tahan konsisten juga. Dulu Anwar Ibrahim dia boleh terima. Kali ni Azmin Ali dia boleh terima. Maknanya bab akhlak ni tidak diberikan keutamaan. Hari ini lebih parah. Bukan setakat yang lelaki dengan lelaki, yang tokoh semburit negara ni yang dia orang boleh terima. Yang ada hubungan dengan wanita isteri orang. Aduh. Dia boleh terima juga. Yang merosakkan rumah tangga orang. Dan yang paling peliknya, contohnya Parti Bersatu hari ni. Semua yang bermasalah, yang Rogol Amar pun dah masuk. Dia orang jadi ahli persekutu. Yang ada kes rasuah, dia punya partner dia, Zebir Jayakumar, partner dia ditahan dengan duit berjuta ringgit dalam akaun lagi, ada berjuta ringgit. Dia Ipoh. Ini ada kaitan dengan pasir juga. So boleh pula dia orang terima. Jadi mana janji-janji mereka yang mengatakan kena ada pemimpin yang bersih, yang tak rosak moralnya. Mana janji itu semua? Bila time nak kata kita pemimpin kita tak bersih, kan? Kenalah berlaku adil. Betul. Pemimpin kita setidak-tidaknya kita dah nampak dengan jelas bahawa mereka ni dituduh kerana political move yang dibuat oleh pihak Pakatan Harapan. Betul. Yang jelas ianya adalah malafide. Malafide ataupun berniat jahat. Berniat jahat. Selective prosecution. Orang macam Azmin sampai sekarang tidak ada pendakwaan. Mas Emiati sampai sekarang rakyat Melaka kena tahu ni sebenarnya. Mas Emiati rakyat Melaka kena tahu. Dengan duit putrinya dia bawa lari. Dengan Datuk Seri Najib bagi dia sumbangan yang orang kata duit ini datangnya dari YMDB. Kenapa Mak Maslan kena dakwa? Kenapa Syarif Samad kena dakwa? Mas Emiati tak kena? Kenapa Mustafa Mohamad tak kena? Jadi mana datang integriti ni? Integriti bagi dia orang ni ialah siapa yang aku dakwa, yang ni tak ada integriti. Kan? Siapa yang aku tak dakwa, aku selamatkan tengkuk dia, yang ini ada integriti. Betul. Tak boleh lah macam tu. Kan? Contohnya Datuk Seri Najib, Datuk Zahid, Mak Maslan, Syarif Samad, Bung Mokhtar, Aziz Rahim. Kenapa mereka didakwa? Sebab mereka tak nak melompat. Datuk Seri Zahid tak nak bubarkan UMNO. Bila mana diminta oleh Tun Dr. Mahathir. Kalau Datuk Zahid bubarkan UMNO, dia kena dakwa tak? Tak ada. Dia kena sampai berapa puluh? Saya tak kena gaya tak kena gaya hari ni dia bekerja Perdana Menteri. Hari ni dia jadi Perdana Menteri. Betul tak? Sebab hari ni disebabkan dia tak boleh, dia ada kes mahkamah, disebabkan itulah kita beri pada naik presiden. Sebab timbalan presiden bukan ahli parlimen. Kan? Yang ni rakyat kena faham. Betul. Dan kalau dah lepas ni kita jadi kerajaan pula, kan? Dah tentu-tentu yang menyamun duit forex kita ni, yang menyebabkan kita hilang 31 lebih 31 ke 35 bilion hasil forex ni. Kalau kita hadapkan ke mahkamah, macam mana? Tak, saya ingat Datuk sudah sampai negara kita ni Datuk. Selepas pilihan raya nanti ni,
selepas pembentukan kerajaan, kita kena bersihkan lah. Kena bersih. Kita kena bersihkan. All the cases apa kena timbulkan. Sekarang ni orang duk kata macam-macam lah. UMNO begitu, Betul. UMNO begini. Kena ada pembersihan bagi saya. Bersihkan. Tak kisahlah sama ada dalam, sama ada dia warga UMNO ataupun di luar UMNO, Ya. bawa semua. Itu sebabnya Ya. penting bila mana Datuk Seri Ismail Sabri Ya. mengumumkan bahawa kertas siasatan akan dibuka Ya. untuk menyiasat dakwaan Tommy Thomas yang mengatakan ada campur tangan daripada pimpinan Pakatan Harapan Ya, terhadap ya. institusi mahkamah, terhadap institusi Jabatan Peguam Negara, pendakwaan terpilih bermaharajalela. Betul. Yang ini patut disiasat. Dan saya ingat kena siasat, kena we have to do some clean up lah. Total clean up untuk generasi you lah, bukan generasi saya. Ya, generasi orang muda akan datang. Ismi cakap, mulut besar dah buat macam mana Mi? Hang dah jadi pengkhianat. Kan? Cuba kalau Hang tetap setia bersama dengan Barisan Nasional. Ya. Orang biasa lari daripada perjuangan ni bila UMNO kalah. Tu. Ini UMNO dah jadi Perdana Menteri, dia lari. Tak terpelik je. Kan? Cubalah mana orang yang boleh terima kalau katalah dia marah dengan presiden. Kita pun pernah marah presiden. Ya, ya. Kan? Sekali dua kali kita pukul. Betul tak? Betul. Samalah kalau dia marah presiden, dia marah dengan Tok Mat, dia marah dengan Datuk Seri Najib, dia mungkin 2-3 kali dia pukul. Tapi kalau dah pagi dia buat live dia pukul, petang dia buat live dia pukul, malam dia buat live dia pukul, hari-hari dia buat live dia pukul, takkanlah kita tak boleh nak fikir dia makan gaji ke tidak. We are not stupid. Ya. Ini masalah. Ini masalah dia ni. Jangan menimbulkan persepsi orang yang bukan lah. Ini persepsi orang, dia kena faham. Ya. Kalau tak nak orang tuduh dia, hari ni sudah bekerja untuk geng-geng yang pro Muhyiddin ni. Kalau tak nak orang tuduh dia, janganlah kau tu orang UMNO, Ya. kau terang-terang kempen untuk Perikatan Nasional. Berbalik Yang pada- mana dalam tu tak ada UMNO. Ya, berbalik pada saya lebih suka bercakap tentang ini apa, kita bukan lagi Melayu, pelayaran lagi dalam Melaka ni sekarang ni. Yang paling pentingnya selalu kita ingatkan rakyat. Okey, sekarang ni mesti nak ada perubahan. Dah takkanlah dia orang nak dah sejak daripada pilihan raya yang ke-14 2018 sampai saat ini Datuk sebenarnya. Betul. You mungkinlah you naik kereta besar. Okey, you ada driver, you okeylah Datuk kan. Untuk jual sate tu. Okey. Itu pun banyak cabaran. Betul. Saya buka Harga daging tinggi. Saya buka sate kat Konle, saya buka sate dekat apa ni Putra Majestic, saya buka sate dekat apa ni. Sekarang tinggal satu ya. Orang tak ada pun duit. Terkesan. Betul. Kita pun terkesan akibat daripada dapat Badigol Soot, Muhyiddin Yassin dapat lockdown ni. Kan? Sekejap buka, sekejap tutup, sekejap boleh dine in, sekejap tak boleh dine in. Last kali bisnes hancur. Kalau saya yang dapat support daripada kawan-kawan yang minat dengan live kita ni semua, boleh terkesan sedemikian rupa. Cuma bayangkan orang yang tak ada follower. Ya. Itu yang ramai lingkup, bisnes lingkup. Tak, saya- pinjam along. Saya tengok sepanjang ada kedai-kedai dekat Melaka ni, saya tengok kedai-kedai. Sebab tu saya berbual dengan Sekarang ni Alhamdulillah, kita tengok kawan-kawan kita kat Melaka ni boleh berniaga. Kita pun happy, sejuk mata memandang. Kawan-kawan dah boleh cek makan. Sebab apa? Sebab kita dah tukar Perdana Menteri. Cuma kalau Bahlul tu masih lagi jadi Perdana Menteri, Aduh. kita masih lagi duduk bawah tempurung. Betul. Kita masih lagi kena lockdown. Tapi masih lagi, kesan masih ada lagi tu. Kesannya macam di Melaka khususnya tu. Saya tengok kedai-kedai berterit yang masih lagi for rent, for sale, masih tutup perniagaan. Satu Pahat pun sama. Betul. Jadi kalau kita dapat kerajaan masih lagi seperti dulu lagi, Betul, yang mampus. in the limbo. Mampus. Saya ingat warga Melaka teruk. Betul. So, betul. pimpin apa ni? Warga Melaka, pengundi Melaka, rakyat Melaka mesti membuat satu keputusan yang bold ataupun yang jitu. Kena berani. Kena berani. Kena berani. This time, suka tak suka, I have to go for Barisan Nasional. Betul. Dan lepas tu, kalau anything, dia orang tu pernah bercakap dulu, kalau kami gagal, hukumlah kami. Now, sepatutnya sekarang ni, pimpinan Barisan 22 Nasional. bulan dah confirm gagal. Tambah lagi 17 bulan. Lagi. So sekarang ni kita nak offer lagi kali ni sebab Mak Sabu dah pernah bercakap. Dia kata kalau kami gagal next election
tukarlah kami. Datuk jangan lupa tu Datuk. Betul. Kan? Tapi 22 bulan dah kena tukar. Sekarang. Sempat tunggu next Tak, time. sekarang ini untuk masa rakyat, untuk Tapi jangan sampai rakyat pula tukar bagi balik kat dia. itu yang maksud saya tu. Jangan buat silap ni lagi sekali. That's why. Sebab kalau buat silap ni lagi sekali, jangan ingat tahun depan ada election. Tak ada. Tak betul. Kena bezakan pilihan raya negeri dengan pilihan raya persekutuan. Tak sama. Betul. Yang tuan-tuan esok keluar mengundi ni ialah untuk tempoh 5 tahun akan datang. Betul. Silap buat perhitungan besok, dapat Kerajaan Pakatan Harapan balik, dapat Adli Zahari, baru DAP diangkat menjadi Ketua Menteri. Tuan-tuan dengar, bukan setakat 1-2 ekor singa. 8 ekor singa DAP sudah bersedia. Sudah bersedia untuk menjadi kepala di atas gunung ni, nak kerjakan, nak jadikan Adli Zahari ni sebagai puppet dia. Jangan silap buat tu. Jangan terperangkap, itu ada pula janji katanya nak hapuskan tol di air keruh. Saya terkejut tu. Allah. Saya terkejut kalau tu. Saya lah besar kemaluan. Betul. Lalu janji nak hapuskan tol pun, sekali mereka minta maaf, mereka kata kita tak boleh nak hapuskan tol kerana kita tak jangkakan kos nak hapuskan tol ini 380 bilion nak hapuskan tol. Lepas pilihan raya baru dia cakap macam tu. Sebelum pilihan raya dia tak fikir. Sekarang janji lagi ni. Sekarang saya nak beritahu, sebelum pilihan raya, siapa Ketua Pakatan Harapan? Pengurusi Pakatan Harapan ialah Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir ialah bapa tol negara. Dia tahu semua perjanjian konsesi. Kalau nak hapuskan tol, kena bayar balik ganti rugi. Betul tak? Duit mana nak pakai? Duit rakyat. 380 bilion baru boleh hapus. Jadi kalau dia tahu nak hapuskan tol itu pun menelan belanja 380 bilion. Macam mana nak tunaikan lagi 59 janji? Betul. Itu sebabnya, ialah dia semua sekali 60. 100. Janji. 100. 60. Mana ada 100 dah tu tak baca lah. Kita jangan gaduh bab ni. Okey. Oh ya, ini yang baru, yang ni 60 janji. Yang ini 60 ni janji pilihan raya umum yang lepas. Okey. 60 janji. Okey. 60 janji. Langsung satu pun tak ada. Satu. Dan dalam keadaan orang masih lagi ingat Mazli Malik kata lepas ni kalau pergi ke Simpang Renggam tak ada tol. Kalau kena bayar tol, cari saya. Claim dengan saya. Betul. Itu pun tak lunas lagi. Hari ni dia buat demonstrasi pula minta hapus tol dekat air keruh. Aduh. Samsul kata dia nak hapuskan juga, dia kata. Aduh, letih lah. Mereka mempermainkan minda rakyat. Mereka mempermainkan kehidupan rakyat. Saya sebenarnya tu, saya terkesan apabila melihat ahli-ahli politik ini mencaturkan kehidupan rakyat seolah-olah macam bidak-bidak di papang catur. Saya sebenarnya tidak. Rakyat kena kencing. Saya tidak minatlah menggunakan kata-kata yang sebegitu, tapi lebih kurang begitulah. Betul. Rakyat begitu mengharapkan mereka sebagai pemimpin. Rakyat memuja bila mendengar ucapan mereka macam hari ini maki hamun apa semua, dah terpengaruh. Betul. Sebenarnya hari ini UMNO Barisan Nasional kita tidak menampilkan berganda-ganda punya manifesto. Apa yang dilontarkan oleh pimpinan UMNO Barisan Nasional adalah bahawa kita mahukan kestabilan politik. Betul. Bila politik itu stabil, adalah rakyat akan mendapat kemewahan hidup. Itu perjuangan yang jelas. Tak payah nak janji itu ini lagi tu. Kan? Tapi saya tengok mereka masih lagi berjanji dan sebagainya. Sebab apa saya lihat? Sebab itu warga nelayan di yang dapatan saya tak tahu dapat. Warga nelayan sudah make a comeback. Dan warga nelayan dan mereka sudah merasa bahawa mereka terpedaya. Dulu zaman era Barisan Nasional, pimpinan Tun Najib masa tu, nelayan dapat subsidi minyak, dapat enjin free, dapat bot free untuk cari rezeki. Enjin YMDB bagi, bot Mardi bagi. Lepas tu bukan lagi peralatan subsidi diesel, minyak. Lepas tu dia orang pergi tangkap ikan. Ada yang tak nak bawa balik, ada yang jual kepada nelayan Thailand pun ada juga. Kita nak pujuk dia orang bawa balik, kita bagi subsidi mendaratkan ikan. Betul. Apa lagi kita tak jaga? Allowance lagi ada? Ada lagi. Macam-macam. Jadi sebab itu sekarang ni warga nelayan sudah pun merasakan bahawa bagaimana mereka terpedaya. Di samping itu, mereka-mereka yang tinggal di kawasan pedalaman seperti di kawasan yang membuat pertanian apa semua. Betul. Baja naik hari ini Datuk yang bukan-bukan, tak pernah berlaku. Betul. Dan menteri yang adalah menteri yang melompat tu, menteri pertanian. Datuk. Menteri yang melompat daripada UMNO, dia melompat dengan Perikatan Nasional masuk PBM
dan dilantik pula sebagai Menteri Pertanian. Hari ini baja selingkup-lingkupnya. Kesian saya tengok. Kita mengharapkanlah kalau boleh, kalau dah selesai pilihan raya ni dapat dibuat dengan baik dan sebagainya. Kalau pilihan raya Negeri Melaka ni boleh dibuat dengan baik, maka buatlah pilihan raya umum terus. Betul. Saya rasa gitu. Sebab saya rasa kita pun tak boleh tahan. Dan rakyat Sri Ismail Sabri pun hari ni dia masih kena ikut Tan Sri Muhyiddin Yassin. Betul. Dia tak boleh buat sesuka hati dia. Kerajaan Dia tak boleh mengikut acuan Barisan Nasional. Dia kena ikut contoh macam YBKJ. Semua polisi-polisi yang dia buat yang tak popular, yang menyebabkan orang marah kat UMNO ni, dia tak boleh tegur pun. Sebab dia tegur je, satu orang tarik diri, campur lagi seorang, dah hilang majoriti. Dia masalahnya Datuk, kadang-kadang kalau orang lain yang buat, orang lain jadi kerajaan, yang kena maki hamunya UMNO juga. Sebab dari segi pemikiran rakyat, apa saja kerajaan itu yang memerintah. Itu masalahnya. Dia sebenarnya kerajaan hari ini ialah kerajaan PN 2.0. Bukan UMNO. Nama kita sedapkan sikit, Warga Malaysia. Okeylah. Tapi 114 orang yang angkat Muhyiddin, itulah 114 orang yang angkat Datuk Seri Ismail Sabri. Betul. Jadi suka tak suka, kalau berjaya kita buat pilihan raya Negeri Melaka ni, kita buat sekali pilihan raya di peringkat pusat, supaya kita boleh betulkan kesilapan kawan-kawan kita yang silap pada tahun 2018. Saya amat mengharapkan agar warga Melaka kali ini benar-benar menterjemahkan. Kalau wanita itu, selalu saya katakan, semangat Tuan Fatimah itu mesti dinyatakan. Kalau lelaki itu, mereka jadi wira. Mereka jabat ke, sama ada jabat neraka ke, sama ada Bang Tuah ke, biar Melaka ni mengukir sejarah untuk pilihan raya ini. Dan kali ini Melaka memperlihatkan bahawa mereka tidak lagi boleh dipersendakan. Pimpinan tak boleh menjual janji. Yang mereka mahu pemimpin yang benar-benar ikhlas, jujur untuk rakyat, mesti diangkat untuk menyantuni kehidupan rakyat. Itu bagi saya pandangan saya lah tu. Maybe I'm wrong. Ini dapatan saya pergi ke kawasan Jasin, saya pergi ke kawasan, kita sebut Parlimen, saya pergi ke kawasan Masjid Tanah, macam-macam. Tapi saya cukup terharu bila tengok tempat ini sahabat you lah, Cikgu Muhammad Ali. Warga Melaka sepatutnya berterima kasih, merasa bangga mempunyai pemimpin seperti beliau. Menyantuni, duduk makan sekali dekat gerai yang tak ada. Itu hari-hari macam tu. Daripada 3 tahun yang lepas saya kenal Datuk Sri Ali ni sebab dia orang yang pertama sekali yang panggil saya turun ke Melaka ni. Kita buat demonstrasi pasal ummah, kita buat demonstrasi pasal membantah penggunaan kalimah Allah. Kita buat banyak siri-siri perhimpunan aman. Memang dia. Daripada dulu lagi saya tengok rumah dia tu memang dah macam rumah terbuka. Hari-hari macam tu. Sentiasa boleh menerima kehadiran rakyat. Betul. Jadi saya itu sebab saya yakin di Melaka kali ini Datuk Seri Ali dia akan dapat majoriti paling tinggi. Keyakinan saya begitulah. Saya pun baca begitu juga. Sebab saya berbual dengan warga tentera, warga polis yang kesedepan dia tu sebenarnya ada polis dan sebagainya. Saya berbual dengan lagi warga guru. Macam itu macam yang dialami oleh Cikgu Rosli. 24 tahun dia mengajar di situ. Di kawasan Kuala Linggi. Begitu juga saya melihat di kawasan Pantai Kundo. Datuk Kalsum. Pantai Kundo Tumina. Pantai Kundo Tumina. Datuk Kalsum lah. Datuk Kalsum Bengkalan Batu. Bengkalan Batu. Bengkalan Batu yang nak berperang dengan beliau. Okey. Tumina. Tumina ini warga anggota polis memang sayang dia orang lah. Sebab suaminya adalah bekas anggota polis. Tapi bila saya tengok Datuk Kasum menyantuni, dan kawasan itu 20 tahun dah Datuk nakkan pengundi, nakkan calon pemimpin ni biarlah daripada UMNO. Saya tak nak sebutlah Melayu, India, Cina sebagainya. 22 tahun. Kerusi di Pengkalan Batu tu tidak dimenangi oleh Barisan Nasional.
kita harap kali ni adalah. InsyaAllah. Saya nampak begitu. Tapi di balon dia orang bagai nak agak. Begitu juga dengan Tumina. Yang pilihan lepas dimenangi oleh DAP, oleh YB beliau. Dan akhirnya dia dekat Dewan Negeri, dia menceritakan kejadian penembak tepat kita. Aduh, saya haraplah warga Melaka tidak mengulangi kesilapan masa silam. Cukup-cukuplah sekali. Sekarang saya tengok YB beliau ni duk jalan jaja, dia kata zaman saya jadi Esko Kerajaan Negeri, saya bagi beras. Yang itu jaja dia. Kalau dah jadi Esko, dia takkanlah beras je dia bagi. Kita laskar cyber pun kita bagi beras. Bagi beras, bagi beki, bagi macam-macam. Kan? Kita NGO pun boleh bagi. Kalau dah dia dah jadi Esko, dia ada peruntukan kerajaan negeri. Takkanlah setakat beras. Buatlah pembangunan ke, selesaikan masalah rakyat dekat sana. Macam-macam benda boleh buat. Takkanlah kempen setakat nak bagi beras. Saya melihat, tengok macam-macam tulisan. Saya harap teman-teman kita yang masuk live, bagi komen dan sebagainya. Saya minta satu saja. Jangan anda bergaduh sama-sama sendiri. Yang kedua, jangan terpengaruh dengan apa RBA ni banyak ni malah ni. RBA ni setiap kali kita live je, dia orang akan masuk, lepas tu Jcom pun akan masuk, geng-geng bersatu ni kan. Dia akan komen seberapa banyak. Sama je. Betul. Kalau nak tahu Jcom tak Jcom ni, buka tengok dia punya Facebook. Buka dia punya picture profile tu, kan? Kadang-kadang gambar tu pun bukan gambar dia pun. Betul. Kan? Dia guna gambar orang lain, tapi kalau dari segi posting dia tak ada. Tak ada. Betul. Dia punya posting hanya tukar profile picture saja. Itu maknanya sama ada Jcom atau Red Bean. Saya harus mengingatkan pada teman-teman pelayar-pelayar yang bersama dengan kita. Sebab tujuan dia orang ni, dia nak buat macam mana dia orang kenakan Datuk Seri Najib dulu. Setiap posting Datuk Seri Najib, 70% semua tak bagus. Maki hamun. Sebelum pilihan raya, maki hamun dan sebagainya. Jadi mewujudkan persepsi bahawa seluruh rakyat sudah percaya bahawa Datuk Seri Najib ni memang pencuri, perompak, penyamun. Ini yang dia cuba nak buat di page kita. Saya tahulah kalau Datuk Kamal kena, saya lagilah banyak kali kena. Facebook pun berapa kali dah. Saya cuba berhemah. Bukan sebab saya menghormati pandangan Datuk Kamal ni boleh lah berhemah. So, kita saja. Tak, prinsip saya kita must agree to disagree. Bukan dalam negara demokrasi tak ada masalah. Kalau mereka ni berhujah, itu kita dia. Berterima. Betul. Kita berterima. Kan? Tapi kalau dia masuk maki hamun, mencarut, kita jangan bazir masa. Betul. Blok saja. Tak masalah, saya tak gerti pula tu. Tak gerti blok. Tak gerti nak blok. Bantai korang lah. Khusus untuk blok. Okay. Tak, saya cuma sebab itu harapan saya warga Melaka berkali-kali. Kalau orang nak kata saya berkempen pun kali malam ni, berkempen lah. Okay. So, dalam apa keadaan pun saya melihat sekali lagi, Datuk. Saya berseru warga Melaka, jangan ulangi kesilapan masa silam. 2018. Jangan ingat undi itu seperti menggagau udang kergau. Kan? Sebab udang kergau kita buat belacan dan cencaluk. Betul. Jangan jadikan kertas undi anda itu sebagai kertas untuk pembungkus belacan dan cencaluk. Jadikan ia undi ini yang akan membela untuk nasib masa depan anak cucu kita. InsyaAllah. Itu yang paling penting. Betul. What is your last word, Dok? Last word saya. Jangan maki. Malam ni simpan IC di tempat yang selamat. Jangan sampai anak kita dari Kuala Lumpur balik dia bawa lari kita. Tahu dia orang punya planning. Pastikan besok pagi-pagi keluar mengundi. Jangan tunggu tengah hari, takut hujan di belah petang. Betul. Tengah hari. Jangan tunggu orang ambil. Kemudian petugas-petugas Barisan Nasional, pastikan setiap peti undi tu bila kita dah selesai mengundi, jangan tinggalkan lokasi. Betul. Kita tak nak berlakunya pertukaran tong dan sebagainya. Jangan sampai. Saya dah dapat hint ni, dia orang nak buat magic ni. Pastikan jangan sampai kita tinggalkan. Sentiasa awasi tong-tong yang telah ditutup. Bila dia buka, pastikan kita ada pihak yang menjaga, mengira undi, membuat bantahan bila benda tu undi ragu dan sebagainya. Dan dah selesai tu, dah tanda tangan berapa jumlah yang betul-betul BN dapat, berapa jumlah yang parti-parti lain dapat.
Kena pastikan bahawa jumlah itu tally dengan pusat pengumpulan nanti. Ya. Apa yang berlaku di PDM mesti sama jumlah dia dengan apa yang berlaku di pusat penjumlahan. Jangan sampai ada orang tukar di setengah jalan. Security ni kita minta tolong kawal kita punya tong ni dengan baik. Kerana banyak perencanaan mereka. Mereka tahu mereka tak boleh menang. Mereka bungkus kerana tak nak malu. Macam-macam hari ini mereka cuba nak buat. Betul. Hati-hati. Okey. Jangan lupa undilah Barisan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Lokman. Saya mengharapkan warga Melaka sekali lagi saya ingin mengingatkan bahawa jangan bazirkan undi anda, jangan sia-siakan masa depan anak cucu kita. Jangan kita biarkan anak cucu kita akhirnya menangis disebabkan oleh tangan-tangan kita yang terpengaruh dengan pelbagai seribu janji, seribu mimpi. Betul. Akhirnya kita menggadaikan masa depan anak cucu kita. Cukuplah sejak tahun 2018 sehingga saat ini pun anak-anak kita masih lagi ada yang tak boleh pergi sekolah. Betul. Anak-anak kita sekarang ini wang mereka pun dipakai dalam kuan dan sebagainya. Banyak saya nak bercakap benda ni, tapi sebab kerana masa begitu singkat, saya pun harus balik ke Kuala Lumpur menyiapkan untuk malam besok persiapan. Datuk Lokman, keyakinan saya Melaka mengukir sejarah untuk kebangkitan Barisan Nasional, untuk dijadikan contoh di Sarawak dan untuk dijadikan contoh pilihan raya umum yang akan datang. Saya, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mengundi warga Melaka. Terima kasih. Dijaga tanpa mengira agama, bangsa, kaum dan budaya.